tak pernah. Maka percaya lagi, percaya sebab saya tengok. Tu nama dia ainal yaqin. Dia tengok dengan mata dia. Orang cerita ada mayat jadi babi. Kita percaya tak? Tak percaya. Percaya tak apa, tak percaya tak apa. Sebab kita tak tengok. Tak percaya. Ada. Jom kita mau jom. Orang cerita kata di Pulau Pinang 2-3 bulan lepas ada pokok petai nangis. Anak muda. Pokok petai teriak. Selalu orang teriak. Pokok petai teriak. Malam-malam teriak keluar air. Tak. Ya, aku tak percaya lah pokok boleh nangis. Macam mana? Jom, tak percaya. Jom kita. Tengok betul keluar. Tak. Cuma suara dia tak mungkin. Kita percaya. Maknanya benda-benda dunia untuk kita dapat yakin, kita boleh pergi tengok. Boleh tengok. Guna aina, guna mata, yakin. Allah Subhanahu wa ta'ala nak yakin boleh pergi tengok. Malaikat nak yakin boleh pergi tengok. Neraka syurga nak yakin boleh pergi tengok. Dosa pahala nak yakin boleh pergi tengok. Azab kubur nak yakin boleh pergi tengok. Tak boleh. Tentu kita tak boleh dapat yakin dengan melihat. Kerana tak boleh lihat lagi. Akhirat boleh lihat. Tapi disuruh yakin, tak yakin kafir. Tak yakin kafir, disuruh yakin. Nak tengok tak boleh. Tapi kena yakin, tak yakin kafir. Tak yakin pada Allah kafir, tak yakin pada kitab kafir, tak yakin pada malaikat kafir, tak yakin pada neraka syurga kafir, tak yakin pada qada dan qadar kafir. Nak yakin macam mana tak boleh tengok. Ada lagi satu untuk dapat yakin. Nama dia ilmal yaqin. Yang kita baca dalam Al-Haakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, ilmal yaqin, ilmal yaqin. Kamu akan tahu dengan ilmal yaqin. Tuan-tuan, bagaimana untuk mendapat yakin? Sedangkan perkara akidah tengok pun tak boleh, ilmu pun tak ada. Saya tak kata kafir, tapi memang peluang nak jadi kafir kalau tak belajar. Itu saja. Saya duduk silap pula, mari Ustaz Filim tuduh kita tak mengaji kafir. Tak ada aku tuduh hang silap dengar. Untuk sekalian. Tapi dah berlaku sangat nak try lah. Itu je untuk sekalian. Cuba fikir tengok. Benda ni benda tak boleh lihat dengan mata kepala. Kalau boleh kita lihat, tak apa kita boleh dapat yakin. Ini benda tak boleh lihat, tapi kena yakin. Mesti kena yakin. Tak yakin kafir. Zam tak boleh. Hebat tak apa. Kalau kita ambil wuduk, tadi lagi ambil wuduk, lagi masuk zuhur lagi. Berat hati kata ada wuduk lagi. Pergi semayang sah. Tapi akidah tak boleh. Kena 100% yakin. Ilmu tak ada, tengok tak boleh. Bagaimana dia kata dia yakin? Dia yakin macam mana? Dia dapat keyakinan macam mana? Ini berbahaya. Berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Itu yang Nabi SAW sebut. Fatayun wahidun afdalu indallah min alfin abidin. Orang ada ilmu seorang saja lebih baik di sisi Allah daripada 1000 orang tak berilmu. Orang berilmu seorang saja lebih baik daripada 1000 orang tak berilmu. Macam mayat-mayat seorang ini mati seorang. Dia mati yang mayat seorang saja. Seorang saja tapi yang mayat berilmu. Seorang lagi mati mayat 1000 orang. Tapi semua tak mengaji belakang. Mana lebih baik? Baik yang seorang daripada 1000 orang. Sampul pun tak habis banyak. Contoh sekalian. Ada orang kita suruh pada mengaji tak mau, belajar tak mau. Semayang mayat lagi. Mengaji sebulan sekali pun tak mau. Semayang mayat sehari 4 terik pun mau. Wah. Contoh sekalian. Kalau kita kata dia marah. Itu. Kadang-kadang kita tengok dia jadi kelang kabut. Keluar satu terekam tak pintu. Tak apalah ambil lah. Tapi jadi bahan pula. Dia duduk tunggu tu pula lagi. Tu hak penjaga pintu tu pun kena beringat juga. Kawan-kawan dia bagi 4 sampul. Orang lain 1. Pintu ni geng-geng dia bubuh sampai 3-4 sampul dalam poket. Itu. Kawan lain satu-satu nampak kawan kenal. 3 sampul, 4 sampul masuk dalam poket. Tu bukan bagi saja-saja.
Ni hamai masjid aku, pak sapu aku pergi masjid hang esok mesti pak sapu juga. Yang ni pun kena hantar SPRM picet di pintu masjid. Tuan-tuan sekalian, puak jaga mayat pun rasuah lah ni. Tambah puak jaga kapal terbang. Tuan-tuan sekalian, nah, maknanya tuan-tuan sekalian, ilmu tak ada. Sebab itulah hari ini yang Nabi sebut yakunu fil akhir zaman ibadun juhalun, akan berlaku di akhir zaman orang beribadah tetapi jahil. Bukan sebut jahilun, yakunu fil akhir zaman ibadun juhalun. Terjemah macam mana tak? Jahilun makna bodoh, juhalun bodoh berdengu. Membagi. Bukan sekadar jahilun je, juhalun bodoh, sungguh bodoh. Buat ibadat rajin, wirid sampai putus tersebut sampai tak balik rumah. Dia mengaji tak mau, ilmu tak ada. Buat ibadat dalam keadaan jahil. So akhir zaman akan rajin buat ibadat, dah letak ibadat. Wa ulama'un fusaqun, fasikun ni jahat, fusaqun tu pandai tu. Ada ulama jahat berdengu, bukan sekadar jahat, jahat sungguh-sungguh jahat. Macam merah menyala. Jangan buat ibadat dalam keadaan jahil. Jangan. Itulah tuan-tuan sekalian, cuba kita serius sikit belajar ilmu agama. Pulut betul-betul, mengaji betul-betul boleh. Ulama-ulama dalam syair mahfuzat macam-macam dia sebut. Yatirul tuyur bijanahaiha, yatirul insan bihimmati aulia. Terbangnya burung dengan dua sayapnya, terbangnya manusia dengan cita-cita yang tinggi. Baik tua baik muda, kalau kita belajar betul-betul boleh. Tok Kenali dia buat syair, Tok Kenali buat syair cerita pasal ilmu ni. Al ilmu kasayap, fa in lam tangkap fatarabbanga. Nanti gedok tak arah aku faham umpamanya gitu. Al ilmu kasayap, ilmu ni macam sayap, fa in lam tangkap fatarabbanga. Kalau kamu tak tangkap dia terbang. Terjemah lagi. Nak cerita dia ilmu ni bila dapat kena tulis, kena catat, kena patik, kena ulang dia boleh. Benda tu pun kalau Allah Ta'ala bagi kita tak hargai benda tu, Allah ambil balik. Bukan ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu komen motor. Dia tak komen nama motor tu. Bila nak komen dia tak kerti. Allah ambil balik ilmu. Ambil balik. Nah itu. Ilmu komputer. Bila dia tak amal lama, dia tak main lama ilmu tu, Allah ambil balik. Tak kerti. Kena belajar lain. Kena belajar lain. Ilmu masak tu. Ilmu masak tu. Dulu rajin masak apa? Dah lama dah tak masak. Tak kerti dah masak. Kalau masak pun hangit. Tak sedap tak macam dulu. Sebab dia tak main ilmu. Ilmu masak pun Allah boleh ambil balik. Ilmu komen motor pun Allah boleh ambil balik. Allah juga ambil balik ilmu agama kalau kita tak main dia. Kalau tak main dia. Sebab itu maksud saya keluar pondok dulu. Pondok ni dia sebut keluar, dia tak ada tamat. Kalau tanya saya bila tamat pondok, mana pondok ada tamat? Dia start kita daripada awal kulit tu sampai habis kulit. Kadang kita ada 4 juzuk. 1 juzuk tu mengajar, 10 tahun pun habis. Pakai tak nikah lah orang tua. Nak turun tamat. Jadi pondok tu panggil keluar pondok. Tamat tak ada tamat. Nggak ada. Masa saya keluar dulu, dah belajar. Dah angkat barang buah tak kereta, teriak tersusuk. Kerana bimbang ilmu yang belajar lama ni tak lupa. Satu. Yang kedua, bila kita keluar pergi duduk pada masyarakat, boleh ke tidak semayang berjemaah setiap waktu macam kita duduk di pondok? Tuan-tuan, bila ada tempat yang macam ni, sekurang-kurangnya kita boleh semayang berjemaah setiap waktu. Semayang pula bersama-sama penuntut ilmu, bersama alim ulama, bersama-sama tu guru. Semayang ni lagi banyak, orang semayang lagi banyak dapat pahala. Kena pula imam orang soleh lagi pahala banyak. Kerana makmum tu pula banyak soleh lagi pahala banyak.
pondok di tempat kita boleh berjemaah. Khasnya berjemaah subuh. Kata Nabi, kalau lah sekiranya manusia boleh nampak pahala berjemaah subuh itu, dia akan pergi berjemaah, tak larat merangkak pun dia pergi. Kalau boleh nampak betapa besarnya pahala berjemaah itu, tak larat merangkak pun dia pergi. Ini bukan nanti aku hujan tak bila. Awak tak pergi jemaah, tak jaga. Tahu tu saja. Sebab itu kata Nabi, beza kami dengan orang munafik, kata Nabi. Beza orang kami dengan orang munafik. Nabi sebut begitu. Orang kami ni orang beriman. Orang munafik, munafik lah. Itu. Kita ni orang mereka, orang kita. Nabi sebut beza kami dengan orang munafik ni. Kata Nabi, jemaah subuh dengan Isya. Orang munafik tak boleh kekalkan jemaah subuh dan Isya. Orang kami boleh. Kami boleh. Isya dia tak tinggal, subuh dia tak tinggal. Itu beza orang kami dengan orang munafik tu. Jemaah subuh dengan jemaah Isya. Maknanya kalaulah kita tak boleh kekalkan jemaah Isya, tak boleh kekalkan jemaah subuh, bukan munafik. Saya tak kata munafik, tapi belum tentu tak munafik. Belum tentu. Kata Nabi, orang kami jemaah subuh dengan jemaah Isya memang dia jaga. Orang kami. Takut kita tak masuk orang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada tempat ini, bukan sekadar kita boleh belajar, kita boleh sembahyang berjemaah dan boleh menghiburkan jiwa. Kerana hiburan yang sejati, hiburan dalam Islam. Kadang-kadang sampai orang silap, Islam ni tidak halang hiburan, Islam tak halang hiburan. Ya, tuan-tuan, Islam tidak halang hiburan. Tetapi hiburan dalam Islam bizikrillah, menyingati Allah, itu hiburan kita. Sebab itu saya bila saya buat madrasah, saya juga buat ma'had tahfiz, saya juga buat kuliah-kuliah agama. Sesuai di situ ada tempat menginap. Sesuai. Kerana apa? Yalah, walaupun hotel kita tak ada bintang, cuma berbintang-bintang. Tetapi kalau nak cari hiburan yang sejati, ialah kita lihat orang-orang belajar agama. Kita lihat orang hafal Quran. Kita lihat ini, dia ada nur yang boleh menenangkan jiwa. Orang yang ingat pada Allah, orang soleh ini, jangan kata dia je tenang, orang tengok pun tenang. Tak tahulah, cuba kita lihat makhluk. Pak Rafiq motor suruh ada koyok. Saja koyok. Itu Nabi sebut, la tattabi'una sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la taba'tumuhum qulna al-yahud wa nasara qala faman. Akan mengikut orang yang selepas daripada kamu itu sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga lubang biawak pun begitu. Ikut siapa? Yahudi dan Nasara. Kaya Rasulullah, qala faman. Siapa lagi kalau tidak mengikut Yahudi dan Nasara? Biawak pun begitu. Tengok seluar macam gigit di biawak. Pakai bulu-bulu. Orang dulu malu pakai seluar tampulah, kerat seluar bagi tampung balik.